Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah rahmat-Nya kita telah menyempurnakan kewajipan solat fardu subuh berjamaah pada hari ini, tuan-tuan sekalian, bersamaan dengan tanggal 27 hari bulan Ramadan. Ini bermakna dalam 2 hari ataupun 3 hari lagi sahaja kita berada pada bulan Ramadan. Ramadan akan meninggalkan kita dan kita akan bertemu dengannya lama lagi, 11 bulan yang akan datang. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, para salafus salih terdahulu mereka berdoa 6 bulan sebelum ketibaan Ramadan. Mereka berdoa 6 bulan sebelum ketibaan Ramadan supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memanjangkan umur mereka, supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan sehat tubuh badan untuk beramal sepanjang bulan Ramadan yang penuh dengan barakah tersebut. 6 bulan yang mereka berdoa tadi bermakna mereka amat merindui ketibaan Ramadan. Maknanya mereka amat menanti, menunggu-nunggu ketibaan Ramadan. Malah apabila Ramadan berakhir, 6 bulan lagi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya amalan sepanjang Ramadan yang siangnya lapar dahaga berpuasa, malamnya melakukan pelbagai amalan, bermula dengan iftar mengikut sunnah Nabi SAW, bermula dengan solat maghribnya, solat isyaknya, solat subuhnya berjamaah, bermula tuan-tuan sekalian dengan solat tarawih di masjid, bermula tuan-tuan sekalian dengan tadarus Al-Quran, qiyamul lail dan sebagainya diterima oleh Allah Ta'ala. Kita masuk sahaja 1 Syawal, kita lupa dah sepanjang Ramadan sebulan yang kita lalui. Kena lemang, kena rendang, kena ketupat, kita tuan-tuan sekalian take for granted. Ya, apa yang kita buat, terima ke tak terima, terserah pada Allah. Tapi para salafus soleh terdahulu mereka bersungguh-sungguh berdoa supaya amalan sepanjang Ramadan yang puasa, yang malamnya melakukan pelbagai amalan sunat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan akhirnya tercapai tujuan dan matlamat berpuasa, menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kenapa para salafus salih terdahulu mereka amat merindui ketibaan Ramadan sehingga mereka berdoa 6 bulan sebelum ketibaan Ramadan? Sudah pasti di sana ada kelebihan, ada keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Di antaranya bulan Ramadan di mana dimakbulkan doa oleh Allah Ta'ala.
Ini padanya. Setelah daripada menyebutkan tentang syariat berpuasa pada bulan Ramadan, setelah daripada menyebutkan bahawa penurunan nuzul Al-Quran pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, sehinggalah akhir ayat tersebut yang bermaksud, dan apabila hamba-Ku itu bertanya tentang aku, tentang Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah aku, yakni Allah taala, amat hampir dengan kamu, amat dekat dengan kamu, dan memakbulkan doa mereka yang memohon kepadaku. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jangan lepaskan peluang pada bulan Ramadan di mana dimakbulkan doa oleh Allah Ta'ala. Masa bila tuan-tuan sekalian waktunya yang mustajab kita berdoa? Antaranya 3 masa yang mustajab kita berdoa. Pertama, ketika mana kita berbuka puasa. Buka puasa pada hari ini 7.22 malam. Maka dengan sebab itu 10 minit lebih awal kita kumpulkan anak kita, isteri kita, keluarga kita, duduk di meja makan. Bukan suruh selfie dengan makanan, ambil gambar roti johnnya, murtabak keramatnya, lai cikangnya, nasi Arabnya, nasi kapsyah mandinya. Tuan-tuan jangan telan Elio lagi, baru 6.30 pagi, lambat lagi. Bukan suruh tuan-tuan sekalian kita tunggu bila nak masuk ni, tengok azannya, tunggu tuan-tuan sekalian isyarat berbukanya. Suruh apa dia? Berdoa kepada Allah Ta'ala. Suami, ketua keluarga, ayah, mula dengan Fatihah, diikuti dengan 3 kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ayatul kursi. Doa tuan-tuan sekalian, bukan doa makan sahaja, doa minta kebaikan dunia dan akhirat, doa minta ampun kepada Allah Ta'ala di atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Boleh jadi hari ini kita kaki semayang, kita kaki kuliah, kita kaki ceramah dan sebagainya, tapi kita flashback balik 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, dosa yang banyak yang telah kita lakukan. Maka ambil kesempatan waktu mustajab berdoa, khususnya ketika kita nak berbuka puasa, mohon keampunan di atas dosa. Boleh jadi kepada mak kita, ayah kita yang mereka pun dah meninggal dunia, tidak sempat kita tuan-tuan mohon keampunan daripada mereka. Doa tuan-tuan sekalian, waktu yang mustajab berdoa. Doa tuan-tuan sekalian supaya diberikan umur yang panjang dalam ketaatan, diberikan tuan-tuan sekalian kemurahan rezeki, diberikan tuan-tuan sekalian kebaikan dunia dan akhirat. 7.21 malam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. 7.21 malam, seminit sebelum masuk waktu berbuka puasa, Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah ala sahibi hadza ta'am, walhamdulillahi rabbil alamin. Makan 1-2 biji kurma tuan-tuan sekalian, barulah baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu bila selepas sejurus kita berbuka puasa. Ini waktu yang mustajab berdoa. Yang kedua tuan-tuan sekalian, bila masa waktu yang mustajab berdoa pada bulan Ramadan, yang disebut sebagai bulan di mana dimakbulkan doa tuan-tuan sekalian. Pertama tadi, ketika mana berbuka puasa. Sebab itu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, ud'uni astajib lakum, mohon apa sahaja kepada aku, nescaya aku akan perkenankan doa dan permohonan kamu. Ada sahabat saya, dia kerja di Motorola Sungai Weh. Ini cerita lama ni, tahun 80-an, 90-an. Technician, lebih kurang gajinya pada masa itu dalam 1,008.
syukurnya daripada Allah. Dan setiap kali dia travel, dia musafir, setiap kali dia puasa sunat Isnin Khamis, setiap kali bulan Ramadan, doa tidak pernah lekang daripada mulutnya. Dan doanya pelik daripada orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah aku seorang jutawan. Minta kaya, minta jadi jutawan. Itulah tuan-tuan sekalian yang diminta, selain daripada doa yang lain. Tak lama tuan-tuan sekalian, Motorola PJ di Sungai W tutup tuan-tuan sekalian, pindah operasi ke Jakarta, Indonesia. Dan dia pun tuan-tuan sekalian bekerja di sana dengan gaji yang lebih banyak, hampir 5 juta rupiah setiap bulan. Memang makbul doanya tuan-tuan sekalian. Apalah, walaupun jutawan rupiah, tapi dapat tuan-tuan sekalian apa yang kita mohon. Kita ni malas berdoa bukan main. Sebab apa? Sebab kita rasa semuanya dah cukup, semua dah sempurna. Pangkat ada, jawatan ada, pendapatan ada, rumah ada, kenderaan ada. Nak berdoa pun malas. Ada orang tuan-tuan sekalian malas dia berdoa ni, angkat tangan juga, ya Allah, ya Tuhanku, macam semalam je lah, ya Allah, amin. Doa pun copy paste tuan-tuan sekalian. Yang keduanya, waktu mustajab berdoa bila waktu kita sahur. Yang disebut oleh Nabi SAW, sahur itu mengandungi barakah. Apa barakah daripada sahur, keberkatan daripada sahur? Pertamanya, barakah badaniyah. Kita bangun sahur menyebabkan kita kuat untuk tuan-tuan berlapar dahaga. 6:02 minit pagi sampai 7:22 malam, lapar perut, kosong perut, tapi kita tuan-tuan kuat kerana kita bersahur. Malah sahur inilah membezakan puasa orang Islam dengan puasa tuan-tuan yang di kalangan mereka ahli kitab bukan Islam dan sebagainya. Sebab itu sahur tuan-tuan sekalian ditakhirkan. Sahur kena lewatkan. 6:02 minit tuan-tuan sekalian waktu subuh. Waktu imsak 5:52 pagi, 10 minit lebih awal. Jadi waktu sahur yang terbaik bila? 5 ke 6 pagi. Lebih kuranglah tuan-tuan sekalian. Bukan sahur 10:30 malam, habis daripada tarawih, habis witir, habis tuan-tuan sekalian more di masjid, tak puas hati, dia pun ajak kawan minum di kedai Pakistan tuan-tuan sekalian, minta chai masala, minta roti nan cheese tuan-tuan sekalian. Ini kira sahur lah ni. Tak, sahur tuan-tuan sekalian kena lewatkan. Bukan 10:30 malam itu makan malam tuan-tuan sekalian. Yang keduanya, barakah syar'iyah. Berkat kita sahur tuan-tuan sekalian, ada peluang untuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Pastikan isteri kita yang bangun pagi bukan semata-mata nak panas makanan, bukan semata-mata nak masak makanan, bukan semata-mata nak makan sahur bersama keluarga, isteri, suami dan anak-anak. Paling kurang 2 rakaat solat tahajud. Paling kurang 2 rakaat solat tahajud. Berkat bangun pagi tuan-tuan sekalian sahur yang ditakhirkan, dilewatkan tersebut, ambil kesempatan berdoa pada Allah. Inilah waktu yang mustajab kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa sahaja doa yang baik-baik tuan-tuan sekalian. Yang ketiga, bila masanya waktu mustajab berdoa pada malam Al-Qadar. Umat Nabi terdahulu tuan-tuan sekalian, umur mereka panjang-panjang. Umur Nabi Nuh AS 950 tahun. Umur Nabi Musa AS 300 tahun lebih. Umur Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Tak percaya tuan-tuan, tengok tangan kanan masing-masing. Ada tak? Di tengah-tengah itu tulisan Arab, tulisan Jawi 18. Cuba tengok tuan-tuan. Tak ada tu cacat lah tuan-tuan sekalian. Belah kanan tuan-tuan, belah kiri 81. Jadi campur 2, 99,
99 ini apa dia? Asmaul Husna, nama-nama Allah. Ya, cuba tolak tuan-tuan. 8118. Berapa? 63. 63 inilah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan umatnya 63 tahun tuan-tuan. Antara 60-an, 70-an. Lebih daripada itu ya, anugerah. Lebih daripada itu tuan-tuan, kurniaan daripada Allah Taala tuan-tuan sekalian. Sebab itu tuan-tuan elok juga umur umat Nabi Muhammad ini, kita tuan-tuan sekalian 60-an, 70-an. Cukuplah tu. Kena 300 tahun tuan-tuan sekalian, pening kerajaan nak bayar pencen tuan-tuan sekalian. Ya. Jadi sebab itu tuan-tuan, pastikan umur yang panjang tersebut dalam ketaatan. Walaupun umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak panjang, 60-an, 70-an puratanya, tetapi amalan mereka tuan-tuan sekalian digandakan berlipat-lipat kali ganda. Misalnya solat berjamaah 27 pahala di sisi Allah. Tetapi pada bulan Ramadan bukan 27 pahala. Amalan wajib pada bulan Ramadan, sama ada solat, sama ada zakat, sama ada puasa, diberikan pahala 70 kali ganda. Amalan sunat pada bulan Ramadan diberikan pahala amalan yang wajib. Termasuklah pada malam Al-Qadar yang disebut di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alfi syahr. Ya, malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni berapa tahun tuan-tuan sekalian? 83 tahun 4 bulan. Ya, tahniah pada tuan-tuan datuk-datuk Tan Sri yang umurnya dah sampai 80-an. Ya, syukur pada Allah. Tapi kita yang masih tuan-tuan tak sampai umur tersebut berpeluang mendapat pahala ganjaran, khususnya menghidupkan malam Al-Qadar tersebut. Bila disebut malam, maknanya tuan-tuan bermula maghrib, ya, sehinggalah sebelum subuh. Dan sekiranya kebetulan malam itu berlakunya malam Al-Qadar, solat maghribnya bukan 27 pahala, solat isyaknya apalagi yang dilakukan berjamaah bukan 27 pahala lagi, solat subuhnya yang dilakukan berjamaah tuan-tuan bukan 27 pahala lagi, tadarus Al-Qurannya, membaca Al-Qurannya bukan tuan-tuan satu huruf 10 pahala, tetapi kesemuanya tuan-tuan sekalian 1000 pahala, 1000 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Sayyidatina Aisyah ya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau kami bertemu dengan malam Al-Qadar, apa yang nak dibaca, doa apa yang nak dilafazkan? Bacalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuun. Setengah ulama menambah, Allahumma innaka afuun karim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha memberikan keampunan, tuhibbul afwa, dan suka kepada orang yang memohon keampunan, fa'fu anni, ampunkanlah dosa-dosa kami. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak lain dan tidak bukan dalam hidup ini suatu yang amat tuan-tuan sekalian berharga apabila dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Belum habis lagi tuan-tuan, ya, kita akan habis, ya, tadi pengusi beritahu, ya, pukul 8 pun tak apa Ustaz, jadi insyaAllah ya 7.30 kita berhenti. Ada beberapa persoalan yang ditanya oleh masyarakat, ya, kita lihat Q&A yang ditanya oleh masyarakat berkaitan puasa, berkaitan Ramadan. Ya, pertamanya, bagaimanakah penentuan awal Ramadan dan juga awal Syawal mengikut cerapan anak bulan ataupun hilal di negara kita? Kenapa kita tak sama dengan Arab Saudi? Kenapa Saudi berpuasa 11 hari bulan,
Kenapa kita berpuasa 12 hari bulan? Kenapa Mbah Benu di Yogyakarta tuan-tuan dah raya semalam? Ini pun orang tanya tuan-tuan. Hebat Mbah Benu ni tuan-tuan. Ya. Dia direct telefon dengan Allah Ta'ala. Kita pun nak tahu juga nombor mana yang dia dial. Ya. Mana tuan-tuan sekalian, ya, syarikat mana yang digunakan untuk hubungi, wallahu a'lam. Ya. Jadi bagaimana penentuan awal Ramadan dan awal Syawal kita mula berpuasa dan kita berhari raya di Malaysia tuan-tuan sekalian? Wajib mengikut hasil cerapan hilal ataupun anak bulan di negara kita bagi menentukan masuknya bulan Ramadan dan Syawal. Dan ia ditentukan, diputuskan oleh satu pihak berotoriti yang dipanggil penyimpan mohon besar raja-raja. Setelah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong dan setelah melihat kepada cerapan hilal anak bulan di 29 lokasi melihat anak bulan, ya, di wilayah Persekutuan di 3 tempat, di PICC Putrajaya, di Menara Kuala Lumpur tuan-tuan sekalian, dan di Menara Universiti Malaysia Sabah kampus Labuan. Jadi berdasarkan kepada cerapan anak bulan di 29 lokasi tersebut, maka tuan-tuan sekalian penyimpan mohor akan mengisytiharkan. Jadi akan datang ni bila? Bulan Syawal, menentukan bila kita berhari raya. Kita akan lihat pada 9 hari bulan. 9 hari bulan bersamaan dengan hari Selasa. Jadi waktu maghrib tersebut akan diteropong anak bulan. Kita di Malaysia tuan-tuan sekalian menggunakan 2 kaedah. Pertama, menggunakan kaedah ru'yah. Apa makna ru'yah? Melihat anak bulan. Oleh kerana jarak di antara bulan dengan bumi terlalu jauh, jutaan kilometer, kita amat sukar melihat dengan mata kasar. Apalagi pada bulan yang masih awal, ya, terlalu halus, ya, kita menggunakan peralatan. Antaranya theodolite, antaranya total station, antaranya binocular, kamera DSLR dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang keduanya, menggunakan kaedah hisab ataupun kiraan. Menggunakan kaedah hisab dan kiraan. Ya, di Saudi tuan-tuan sekalian, mereka menggunakan kaedah satu sahaja, iaitulah ru'yah, melihat. Kita tuan-tuan sekalian, halangan banyak, bangunan tinggi, termasuklah tuan-tuan cuaca berawan, mendung dan sebagainya. Sementara di Saudi tuan-tuan sekalian, tidak banyak halangan, padang pasir yang luas, ya, hujan pun mungkin setahun beberapa kali sahaja. Maka dengan sebab itu berbeza kita dengan Saudi. Yang keduanya, yang ketiga tuan-tuan sekalian, kita berbeza dengan Saudi sebab jarak kita lebih 7,000 km daripada Saudi. Perbezaan masa di antara Malaysia dengan Saudi hampir 5 jam. Kita sekarang pukul 7 pagi, di Saudi tuan-tuan sekalian boleh jadi pada 1 ataupun 2 pagi pada masa ini. Jadi dengan sebab itulah berbeza tuan-tuan sekalian. Seterusnya tuan-tuan sekalian, kita di negara kita ini saya sebut tadi menggunakan 2 kaedah. Satu, ru'yah, melihat anak bulan. Yang keduanya hisab. Dan hisab ini, ya, bergantung kepada satu yang disebut sebagai imkanur ru'yah. Apa makna imkanur ru'yah? Keboleh nampakkan hilal, keboleh nampakkan anak bulan. Ada 2 kriterianya. Satu, apabila bulan tuan-tuan sekalian pada ketinggian 3 darjah, sekurang-kurangnya 3 darjah. Baru-baru ini tuan-tuan sekalian, pada awal Ramadan, ya, ketinggian anak bulan hanya 0 darjah 45 minit. Tak sampai pun 1 darjah. Sedangkan kriterianya berapa? Mesti sekurang-kurangnya 3 darjah.
Ya, yang kedua tuan-tuan sekalian, jarak lengkung antara bulan dan matahari mestilah tidak kurang daripada 6 darjah 6 darjah 4 minit. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, boleh berlaku nanti walaupun tuan-tuan bulan tidak kelihatan, tetapi berdasarkan kepada hisab dan kiraan tadi, pihak penyimpan mohon besar raja-raja boleh juga mengisytiharkan walaupun bulan tidak kelihatan berdasarkan kepada hisab, maka tuan-tuan sekalian raya boleh diisytiharkan pada masa itu. Bila tuan-tuan sekalian, jangan bergaduh, Selasa ke Rabu, yang penting raya 1 Syawal tuan-tuan sekalian. Itu tidak ada khilaf tuan-tuan sekalian. Jadi timbul soalan, orang yang pergi umrah tuan-tuan sekalian, mereka puasa awal di Saudi 11 hari bulan, balik ke Malaysia tuan-tuan sekalian, belum raya lagi, sehari lagi, sedangkan mereka dah berpuasa 30 hari. Macam mana? Adakah mereka boleh berbuka? Adakah mereka boleh berhari raya? Sedangkan Malaysia belum raya lagi, mereka wajib meneruskan puasa mereka pada hari yang ke-31. Sebab mereka kena ikut apa yang ditentukan oleh ulil amri, pemerintah di mana mereka berada. Jadi kalau sekiranya balik Malaysia sampai KLIA tuan-tuan sekalian, Malaysia belum raya lagi, sehari lagi, mereka kena tambah lagi tuan-tuan 31 hari, walaupun kebiasaannya puasa hanya 29 ataupun 30 hari. Baru-baru ni tuan-tuan sekalian, saya berceramah di Wisma Putra di Kementerian Luar Negeri. Mereka bertanya, Ustaz, macam mana kalau kita sampai di Malaysia, kita berpuasa lewat di luar negara? Kita berpuasa hari itu 28 hari. Sampai Malaysia dah raya, boleh tak kita berpuasa untuk hari yang ke-29? Tak boleh. Haram berpuasa pada 1 Syawal. Jadi macam mana yang kurang sehari tersebut? Mereka wajib qada dan gantikan puasa berkenaan untuk mencukupkan puasanya 29 hari. Timbul soalan tuan-tuan sekalian, macam mana hukum berpuasa di negara yang siangnya panjang? Kita di negara kita berpuasa berapa lama? Lebih kurang 12 jam, 13 jam. 6.2 pagi kita berbuka puasa maghrib pada 7.22 malam. Di negara-negara Skandinavia, di Finland, di Norway, di Sweden, di kutub utara, kutub selatan, siangnya panjang sampai berbulan-bulan, siangnya panjang sampai berminggu-minggu. Jadi macam mana mereka nak puasa? Di Sweden pernah direkodkan siangnya berapa lama? 21 jam. Macam mana Ustaz nak puasa 21 jam? 13 jam pun terjelir lidah Ustaz. Nak puasa 21 jam, matilah. Jangan mati dulu, puasa dulu. Ada kaedahnya tuan-tuan sekalian. Kaedah berpuasa bagi negara yang siangnya panjang, dia berbuka puasa ikut waktu kota suci Mekah. Subuh macam biasa 2.30 pagi, 3.30 pagi misalnya, tapi waktu berbukanya ikut Mekah. Kalau nak ikut negara dia 21 jam. Tapi kaedah kelonggaran rukhsah kepada mereka yang negara yang siangnya panjang, ikut waktu berbuka kota suci Mekah. Yang kedua, mereka berbuka puasa ikut negara berjiran yang siang dan malamnya hampir sama. Bukan Norway ikut Finland, bukan negara terdekat berjiran, negara yang siang dan malamnya hampir sama, 12 jam lebih kurang. Ini kaedah yang kita gunakan. Walaupun begitu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan yang pernah mengalami berpuasa di negara yang siangnya panjang ini,
Dan kita tuan-tuan sekalian memilih kaedah yang pertama, kita teruskan juga. Misalnya 2009 sempat tuan-tuan sekalian berpuasa di London daripada 3:30 pagi subuh sampai 9:30 malam, lebih kurang tuan-tuan 18 jam, 17 jam. Allah Ta'ala bagi tuan-tuan rahmat, ya, dengan tuan-tuan cuaca yang sejuk, dan tuan-tuan sekalian, ya, kita tak rasa penat walaupun kita berpuasa tersebut. Soalan seterusnya, bagaimana waktu berbuka puasa orang yang musafir? Ya, 26 hari bulan Mac yang lalu saya musafir daripada Labuan 6 petang. 6 petang kapal terbang naik. Ya, waktu berbuka puasa waktu maghrib di Labuan 26 hari bulan Mac 6:30 petang. Waktu berbuka puasa waktu maghrib di Sepang KLIA 7:26 malam. Jadi kita naik tuan-tuan kapal terbang pukul 6 petang. Jadi tak masuk lagi waktu berbuka di Labuan. Jadi bagaimana kita nak menentukan waktu berbuka? Waktu berbuka puasa bagi orang yang musafir ialah waktu di mana dia berada pada masa terbenamnya matahari. Bukan ikut waktu dia meninggalkan lapangan terbang tadi ataupun waktu destinasi. Waktu berbuka puasa waktu real time, di mana dia berada. Jadi pada hari itu tuan-tuan sekalian, ada sahaja, ya, yang kita lihat 6:30 dia kata ikut Labuan ni makan tuan-tuan, tak sah puasanya. Alhamdulillah, kalau kita naik MAS ataupun Saudi Airline, dia akan beritahu dengan dua cara. Satu, kru beritahu masuk waktu berbuka hari itu tuan-tuan 7:13 malam. Tak pastilah di mana masa itu, di Pening ke di mana ke, ataupun kita melihat di tingkap terbenamnya matahari. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, semalam saya ceramah di kota warisan Sepang. Ustaz, saya pernah daripada Montreal di Kanada ke Korea Selatan. Macam mana waktu berbuka? Berapa lama? 20 jam Ustaz. Tak payah puasa lah, kau buka je lagi senang. Orang yang musafir, ya, maka mereka tuan-tuan sekalian ada rukhsah kelonggaran untuk mereka berbuka tuan-tuan sekalian. Tidak wajib mereka berpuasa. Wallahu a'lam. Ya. Timbul soalan, apa hukumnya kita berbuka puasa awal kerana azan di radio? Ni tuan-tuan. Baru ni di Masjid Baru Saujana Impian Kajang. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, Bilal muazzin azan 4 minit lebih awal. Ya. 2 tahun lepas di satu masjid di Gombak, ya, 5 minit azan lebih awal muazzin. Ya. Habis tengah daripada tuan-tuan Korea tersebut ngap tuan-tuan sekalian bila azan dikumandangkan. Waktu berbuka puasa waktu yang paling ditepati tuan-tuan oleh orang Islam. Ya. Waktu meeting 9:30 10 pagi baru mula. Tapi waktu berbuka tuan-tuan sekalian memang tepat. Tawau FM 3 tahun lepas menyiarkan azan 4 minit lebih awal. Jadi bagaimana hukumnya? Ya. Waktu berbuka puasa ialah waktu maghrib, ya, bila terbenamnya matahari. Jadi kalau mereka berbuka puasa lebih awal, seminit ke 3 minit ke belum terbenam matahari, maka puasanya terbatal, wajib diqada tuan-tuan sekalian. Ya, wajib qada. Ya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, pastikan masjid yang bergantung kepada jam elektronik, ya, swiss tuan-tuan sekalian, maintain tuan-tuan sekalian, ya, supaya tepat masa untuk Bilal mengumandangkan azan. Ya. Satu. Yang keduanya, kita hari ni tuan-tuan sekalian, hujung-hujung Ramadan ini, anak pun dah balik, cucu pun dah ada, kita ajak mereka berbuka puasa. Ya, kita di mana? Di Taman Tun rumah kita. 7:22 malam.
Kita bawa anak isteri kita tuan-tuan Movenpick KLIA Sepang waktu berbuka pukul berapa? Seminit lebih lewat 7.23. Ada setengah tempat hotel ataupun restoran, ya, dia pun nak beritahu kepada orang yang datang masuk waktu berbuka, apa dia buat? Pasang radio. Radio itu menyiarkan azan bagi Kuala Lumpur dan kawasan yang sewaktu dengannya. Masalah kalau sekiranya tuan-tuan duduk di Taman Tun, tak apalah tuan-tuan 7.22. Ya, azan di radio tuan-tuan memang tepat 7.22. Adapun yang duduk tuan-tuan sekalian ataupun kita berbuka puasa di luar daripada Kuala Lumpur, maka tak boleh ikut waktu azan di radio tersebut. Belum terbenam matahari, batal puasanya dan wajib diqadhakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tidak berapa lama lagi kita akan menyambut hari raya, dan sudah pasti di antara amalan setelah daripada hari raya tersebut adalah tuan-tuan sekalian, ya, adalah dengan kita melakukan puasa sunat yang dipanggil puasa 6 daripada bulan Syawal. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berpuasa pada 6 hari daripada bulan Syawal, sesiapa yang berpuasa Ramadan, ya, sesiapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan 6 hari berpuasa pada bulan Syawal, maka dia mendapat pahala seolah-olah dia berpuasa sepanjang-panjang tahun. Jadi timbul soalan tuan-tuan sekalian, adakah, ya, dia boleh sekali, maknanya dia berpuasa sunat Syawal, dan yang keduanya tuan-tuan sekalian, dia sekali berpuasa, ya, qada yang dia tinggalkan. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, pandangan ulama berbeza, tetapi kita tuan-tuan berdasarkan kepada pandangan jumhur ulama yang membolehkan kita berpuasa tuan-tuan sekalian qada, puasa yang wajib pada bulan Syawal, dan kita akan mendapat pahala juga puasa Syawal. Kebetulan hari itu hari Isnin yang juga memang disunatkan berpuasa, kita juga mendapat pahala tuan-tuan sekalian, ya, puasa Isnin ataupun Khamis berkenaan. Jadi buat yang wajib, dia akan dapat sekali ganjaran pahala tuan-tuan sekalian yang sunat berkenaan. Soalan yang terakhir tuan-tuan sekalian, ada orang bertanya, apa hukumnya kita membeli makanan khususnya di bazar Ramadan daripada pelaku maksiat? Apa makna pelaku maksiat? Orang yang fasik, ya, dia jual makanan, tapi tuan-tuan sekalian, yang lelaki pakai subang sebelah misalnya, yang perempuan free hair tuan-tuan, tak pakai tudung pun, tak menutup aurat pun. Jadi adakah boleh hukum membeli makanan daripada pelaku maksiat? Dibolehkan, diharuskan, dengan syarat makanan yang dijual mestilah halal. Halal lagi bersih, lagi baik dari segi kebersihan, dari segi penyediaan, dari segi tempat jualan. Walaupun begitu, bagi orang yang beriman, mereka hendaklah memilih yang terbaik. Terbaik maknanya yang dijual oleh orang yang tuan-tuan sekalian syariah compliant. Dia tuan-tuan jual, dia juga menjaga solatnya, menjaga auratnya. Misalnya lah, ada 2 gerai yang menjual murtabak keramat. Seorang tuan-tuan sekalian pakai tudung elok menutup aurat, seorang lagi free hair misalnya, ya, mana? Maka yang terlebih baik yang tuan-tuan sekalian, ya, menutup aurat berkenaan. Tapi ustaz, yang tak tutup aurat itulah ustaz yang queue 2-3 batu ustaz. Itu, ya, itu tepuk dada tanya iman masing-masing. Wallahu a'lam.
Itu sajalah untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ansuril mujahidin fi Gaza wa fi Palestin. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.